Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alright, thank you for coming. Thank you for joining our first class for FCPO Cram Class Batch October 2023. Right, sebelum kita proceed tuan-tuan dan puan, adakah suara jelas dan skrin nampak slide saya? Mohon respon satu dekat chat. Okay tuan-tuan dan puan, kelas malam ni tak adalah technical sangat, tapi it's more to introduction, still on introduction tentang FCPO. Kenapa? Kalau kita tak tahu, kita tak kenal produk yang kita trade, masalah nanti. So this FCPO Cram Class actually to help you macam mana nak trade nanti, and then at the same time allow us untuk kita buat strategi yang sesuai dengan diri kita lah nanti. Sebab tak semua style trading orang kena dengan kita, ngam dengan kita. Ada setengah tu sesuai dengan dia je dan sebagainya. Okey, untuk FCPO Cram Class, ini adalah topik yang kita akan belajar tuan-tuan. So malam ni kita akan kenal FCPO, Technical Analysis, Introduction, a bit into Introduction, and then Trending View. Seterusnya, esok pagi kita akan belajar tentang charting, indicator, trading setup and strategy for those yang pernah join previous batch dan sebagainya. Ada sedikit perubahan dekat slide, so tuan-tuan dan puan, saya harap minta join lah. Dia harap dapat sertai rakan-rakan kita yang baru, sebab I will be introducing macam mana nak gabung Bewa Index dengan Bewa Noob nanti. Gitu. Yang mana baru first time dengar, make sure you hadir kelas esok. Alright, seterusnya hari ketiga itu hari Ahad pagi, kita akan belajar tentang sedikit pengurusan risiko, kewangan dan juga trading plan. Actually this is more simple thing. Hari ketiga ni simple sebab tu dia last. So pagi juga mungkin tak sampai 1 jam pun, simple je. Lepas tu sempat lah kalau nak keluar dengan family ke apa kan. Bagi mereka yang di Kuala Lumpur dan sebagainya, yang di Pantai Timur tak dapat nak join, tak apa, rakaman disediakan tuan-tuan dan puan, don't worry. Alright. Tanpa membuang masa, kita terus kepada sesi pertama kita tuan-tuan dan puan, iaitu FCPO, Technical Analysis dan Trading View. So tuan-tuan dan puan, bila kita sebut pasal FCPO, saya tahu ramai dah tahu FCPO ni apa sebenarnya kan. FCPO dan apa ni, sawit. Actually FCPO tuan-tuan dan puan ialah merupakan singkatan kepada futures crude palm oil. Ni kontrak hadapan. Kontrak hadapan ya tuan-tuan dan puan, yang mana actually berdasarkan komoditi tertentu. Futures product, kita sebut juga kepada futures product, bukan sahaja minyak sawit je ada. Dia ada soya, sebab soya pun dia keluar minyak juga. And then dia ada bunga matahari. Tentu kita pernah jumpa kan dekat market ataupun mini market, supermarket, minyak masak bunga matahari dan sebagainya. Normally harga ni orang mahal lah. And then minyak cauliflower, apa benda macam banyak-banyak lagi. So all those commodities, biasanya kalau orang nak trade, orang akan guna futures contract. Kenapa guna futures tuan-tuan dan puan? Sebab nak hasilkan minyak mentah crude palm oil tu, maksudnya minyak mentah sawit, ambil masa kan. Nak potong buah, bagi orang yang mungkin berasal daripada Felda tahu, potong buah, kumpul, bawa pergi kilang, tengok yang elok, basuh, proses, semua tu ambil masa. That's why datangnya futures crude palm oil ataupun kontrak hadapan, yang mana orang yang nak pakai, yang nak guna minyak pada bulan 12 nanti, dia akan trade ataupun dia akan beli pemilikan kontrak, ataupun beli geran lah, senang cerita, beli geran untuk minyak sawit mentah nanti, yang mana dia akan dapat pada bulan 12. Gitu. Alright. So itu datangnya FCPO. So far bagi market Malaysia, it's satu kontrak mewakili 25 tan FCPO, CPO 25 tan satu kontrak. Ada berapa lot? Banyak lot. And then pada masa waktu yang sama, bukan satu kontrak je yang ada dekat bursa, banyak actually.
It depends on the issuer. Orang yang nak jual minyak sawit mentah dia tu tak kisahlah kilang daripada mana-mana. For that, yang tu kita tak perlu tahu. Tapi untuk dia keluarkan dia nak jual minyak sawit tu bukannya senang lah. Nanti saya cerita lagi. So, perubahan harga FCPO adalah RM1. Tak macam saham, ada setengah sen, 1 sen. Kita tak ada. FCPO, dia naik, dia turun memang RM1 minimum. And then setiap perubahan harga walaupun pada TradingView ataupun dekat iTrade nanti ataupun QST ataupun mana-mana platform yang kita tengok, perubahan harga RM1 actually bermakna RM25. Kenapa? It represent 25 tan CPO tu tadi. So remember, kalau kita trade FCPO nanti untung RM5, RM5 tu kena kali RM25. Jadi RM5 kali RM25, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat berapa? Kita dapat 125 roughly kan. So itu adalah untung kita yang sebenar. Seterusnya, CPO tuan-tuan dan puan-puan, ni yang saya nak cakapkan tadi. Orang yang nak jual minyak mentah dia, bukan dia pergi dekat bursa cakap, awak ni naklah jual minyak mentah, awak adalah kebun sawit 5 ekor. Tidak tuan-tuan dan puan-puan, bukan macam tu. Dia kena proses, and then hasil minyak sawit mentah dia tu kena memenuhi beberapa syarat kriteria yang berada di dalam OPMC, iaitu Oil Palm Management Certification. Tuan-tuan dan puan-puan, Oil Palm Management Certification di Bursa Malaysia adalah nombor 1 dalam dunia. Sedikit celahan, ada 2 pengeluar terbesar di dalam dunia untuk minyak sawit mentah, iaitu Indonesia dengan Malaysia. Tapi kenapa di antara kita, Malaysia dengan Indonesia, yang mana satu lebih besar tuan-tuan dan puan-puan dari segi volumenya, jumlahnya? Siapa nak respon? Indonesia ke Malaysia? Boleh respon dekat chat. Indonesia ke Malaysia? Normally tuan-tuan dan puan-puan adalah Indonesia, bukan Malaysia. Pengeluar terbesar adalah Indonesia. Tetapi dari segi, orang kata apa, dari segi kualiti kita nombor 1. Sebab tu kita disebut sebagai market futures crude palm oil terbesar di dunia. Orang semua nak beli daripada Malaysia sebab kita punya standard, kita punya OPMC ni high level. Tak macam Indonesia low level. Reason dia kenapa? Satu, kita federalisation punya sistem. Yang kedua, and then at the same time, banyak kan syarikat-syarikat yang buat sawit ni tersenarai di bursa saham. Sebagai contoh, Sine Derby, KLK, TH Plantation, Bosted Plantation. So means company-company yang buat sawit ni bukan kecil, bukan lekeh-lekeh, bukan cikai-cikai. Tapi di Indonesia mungkin disebabkan dia punya faktor ekonomi dan sebagainya, dan juga dia punya certain cases ataupun isu corruption dan sebagainya, ada je individu yang buka sawit sampai beratus-beratus ekar dan sebagainya, banyak dekat sana. And then disebabkan dia punya management tu tak teratur, dia menang dengan kita melalui volume, berapa jumlah tan dia boleh keluarkan, tetapi dari segi kualiti kita still number 1. And then dengar kata pada tahun depan nanti soybean pun akan dilancarkan di Bursa Malaysia. Jadi untungnya, untung kenapa bursa nak lancar soya ya tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Sebab biasanya orang yang trade FCPO, tuan-tuan dan puan-puan, kalau contohnya dah mungkin dah trade setahun, dah biasa kan, tuan-tuan dan puan-puan akan kenal soya slow, kita pergi sawit slow, kita pergi soya. Tu je game dia, tu je mainan dia. Tapi kenapa dekat Malaysia kurang nak famous orang trade soya? Sebab kita kena trade in CBOT. CBOT stand for Chicago Board of Trade. Chicago tu dekat mana tuan-tuan dan puan-puan? Bukan kat Kuala Selangor. Chicago tu dekat US. So bila nak trade dekat US means kita kena sediakan capital in US dollar. Dah lah duit kita murah sekarang kan, apa, RM4.9, RM4.8. Kalau nak trade soya memang tenganga lah, kena top up panjang. Gitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak tak nak orang jadi kurang orang kata apa,
participation dekat soybean dekat seaboard. Of course bagi Europe countries apa semua dia orang trade dekat seaboard. Kita lah yang kat Malaysia ni je lah yang kurangnya. And then at the same time, walaupun kita ada juga market yang berdekatan, iaitu Dalian Exchange yang tu dekat China, tapi tuan-tuan dan puan, problem nak trade dekat China Dalian ni, dia tak bagi orang luar trade. Dia hanya Chinese citizen sahaja. Dia sama ada daripada Hong Kong citizenship daripada Hong Kong. Taiwan belum masuk lagi, dia tak dapat ambil pergi Taiwan, tapi China apa semua tu. So boleh hanya diorang je yang boleh Dalian. Tak best lah. Market tertutup lah senang cerita. Alright. And then bagi trading, dalam trading untuk trade FCPO minimum satu lot. Tak macam saham. So FCPO remember bila trade nanti ambil satu lot je. Satu lot. Bila rasa dah lama trade, dah ada pengalaman sikit, ada modal yang lebih besar, nak trade 2 lot, 3 lot, okay lah. Depend on your strategy, depend kepada kita punya risk management dan sebagainya. Okay, ini tuan-tuan dan puan perlu ingat, itu waktu dagangan FCPO bermaksud hari Isnin sampailah Jumaat. Kita ada 2 session, siang dan malam. So Isnin hingga Jumaat, sesi 1 iaitu sesi pagi bermula 10.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Lepas tu lunch break. And then sesi 2 juga disebut sebagai sesi petang, bermula 2.30 petang sampai 6 petang. Tak macam saham berakhir pada 5 petang, tapi FCPO habis jam 6 petang. And then kita ada sesi malam. Sesi malam ialah bermula pada 9 malam sehingga 11.30 malam. Bermaksud bagi mereka yang nak trade half margin, boleh trade sesi siang, day session, tak ada masalah. Walaupun sesi pagi, sesi petang tu tak kisah, dia kira sehari lagi tu kan. So boleh nak trade intraday, tetapi kena close sebelum 6 petang. Malam tu nak trade boleh, tapi kena close 11.30 malam tu, kena close sebelum jam 11.30 malam. And then tuan-tuan dan puan, ingat je 5 minit sebelum sesi dibuka boleh queue entry, 5 minit sebelum sesi tutup. Maknanya 5.55 petang queue entry baru akan di reject. Normally. Okay. Seterusnya, bagaimana dagangan berlaku? Ni kita nak cerita pasal dia punya flow, tuan-tuan dan puan. Okay. So yang ni dengar betul-betul. Macam mana? First, tuan-tuan dan puan, bila kita trade, kita akan buat order. Kita akan buat order dekat mana? Dekat iTrade dan sebagainya. Don't worry, iTrade tu nanti malam Isnin saya akan tunjukkan bagaimana dagangan berlaku tu malam Isnin. So make sure datang semua kelas lah. So entry ataupun kita sebut sebagai take position. Biasanya saya akan tanya tuan, entry dekat berapa? Maknanya tuan-tuan dan puan-puan take position lah. Beli ataupun long ataupun short dan sebagainya. Apa pula istilah long ataupun short? Sekejap lagi saya cerita. Okay, bila kita dah entry ataupun kita dah take position, order kita dah jadi fill. Remember fill, F-I-L-L-E-D. Okay, tuan-tuan dan puan, sekiranya bila order kita dah fill, maknanya kita dah ada position. Position entry kita dekat berapa, kena ingat lah. Nanti tertanya-tanya saya pula nanti, entry saya dekat berapa, boleh. Tapi kok-koknya saya lambat reply, tengah-nganga, kesian lah pula nanti kan. Okay, now back to our discussion. Sekiranya harga FCPO tu dah sampai target profit yang kita nak, let's say kita target 10 point je, macam mana kita nak close position? Close position maknanya kita nak jual lah, ataupun nak close, nak clear. Kita nak ambil untung tu. So nak perbuatan nak ambil untung tu, tuan-tuan dan puan, kita sebut sebagai close position. Dan kadang-kadang orang juga sebut sebagai offset position. Tapi normally kita panggil close je lah, ataupun offset. Kenapa kita nak close ataupun kenapa kita nak offset? Biasanya ada dua, satu. Pertama, kita dah sampai target profit kita, ataupun kita nak cut loss. Kita target trade ni saya nak RM200 je. Kalau rugi on paper RM50, saya nak cabut. Kita nak cabut tu kita disebut sebagai close position ataupun offset.
So macam mana nak buat? Kita melakukan order yang berlawanan. Means kalau kita long, kita buy, entry kita buy, exit kita ataupun close position kita ialah tuan-tuan dan puan adalah sell. Kalau entry kita short sell, bermaksud kita punya exit ataupun offset ataupun close position kita ialah buy. Gitu. And then nilai dari offset akan menentukan profit and loss. Semudah itu. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan, profit on buy. Okay, sebelum tu saya nak cerita apa sebenarnya long dan apa sebenarnya short. Okay, short sell ni macam ni tuan-tuan. Okay, cerita-cerita pasal long lah dulu. Long tu apa? Siapa boleh respon dekat apa ni? Chat. Long tu apa tuan-tuan dan puan? Buy. Kalau sell tu sebenarnya apa tuan-tuan dan puan? Sell tu adalah short. Okay, dia macam ni. Normally tuan-tuan dan puan, kalau kita short sell, kita cerita pasal long dulu bagi tak payah nak pening lagi. Long biasanya let's say kita beli pada harga RM3 dan let's say long ni istilah dia. Actually kita buy lah. Kita buy satu lot kan. Contoh pada harga RM4,000. So tuan-tuan dan puan, bila dia naik sampai let's say RM4,020, kita pun nak close. So kita kena close ataupun offset, macam-macam lah istilah yang diguna, ataupun exit. Orang guna juga exit, iaitu exit macam mana? Berlawanan. Remember, berlawanan. Maksudnya bila dah long, bila dah buy, kita kena sell at RM4,020. Gitu. Sama juga, let's say tiba-tiba kita dapat profit. Profit. Kalau loss macam mana? Loss pun sama. Entry kita long, let's say kita entry kita long pada harga RM4,000, tiba-tiba dia jatuh RM3,095. 5 poin, 100 lebih lah rugi. Tak mahu lah. Kita pun nak close. Dah sampai stop loss level kita. Kita pun nak close position ataupun exit kita. Maknanya kita kena sell at berapa tadi, let's say pada harga yang latest RM3,095. Sama juga. Remember, kalau entry kita buy, exit kita, take position kita, offset kita adalah sell ya tuan-tuan dan puan-puan. Itu untuk long. Untuk long. Kalau short ni macam mana sebenarnya berlaku? Okey, untuk memudahkan, saya tak nak cerita tentang structure of margin account dan sebagainya. Nanti company pening kepala lah pula nanti kan. Alright, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau short sell ialah macam ni. Short ataupun kadang-kadang kita panggil entry sell adalah berasal daripada perkataan short sell. Cuma biasa orang sebut sell. Sell entry. Bukannya orang kata biasa orang akan sebut entry sell, masuk sell, take position sell dan sebagainya. Sebab nak sebut short sell ni kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kalau lah kita orang Melayu makan nasi, biasa kadang-kadang dia jadi short shell dulu kan. Tak jadilah bunyi eloknya. Mula-mula tu elok lah sangat kan. Short shell, lepas tu short shell lah, sudah. Jadi biasa orang sebut sell sahaja. So entry ni, kita analogi dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Let's say kita tengok harga dia nak jatuh. Daripada analisa kita nanti dan sebagainya. Yang tu kelas esok. So kita pun short ataupun kita sell. Kita sell pada harga ni entry entry E stand for entry. Sell at 4,000 sebagai contoh. Let's say current price CP dah sampai 3,080. So tuan-tuan dan puan, kalau kita nak exit, kita nak close position, apa order yang kita kena buat?
Apa order yang kita kena buat tuan-tuan dan puan-puan? Cuba respon dekat chat. Kita kena buy. Remember, sebab entry kita sell, maknanya kita kena buy at 3,080. So, bila order dah fill, kita untung berapa dan sebagainya. Sebagai contoh, ni dah kira jatuh. Maknanya kita rugi, kita dapat berapa tuan-tuan dan puan-puan? Kita untung berapa sini? 20 point. Bukan rugi, kita untung 20 point. Kenapa? Sebab kita target dia nak jatuh. Macam mana boleh untung pula ni? Tu persoalan dia. So, persoalan dia macam ni. Ibaratkan, saya tak nak cerita structure, nanti pening kepala. Ibarat, bila kita sell, kan? Kita sell at 4,000 tadi tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana kita boleh jual sedangkan kita tak ada satu lot tu? Ataupun berapa lot kita nak short tu? Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Ibaratnya kita pinjam daripada CGS. Pinjam daripada CGS. CGS, let's say berapalah satu lot. Satu lot. So kita jual pada harga RM4,000. Ingat ni dia punya keyword satu lot. And then bila harga dah jatuh, kita beli. Kita buy satu lot pada harga RM3,080 Malaysia, my ringgit. So beza dua ni adalah RM20. And then sebab kita dah beli, kita pulangkanlah balik kepada CGS satu lot tersebut. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Jadi 20 ni kali 25, kita dapat berapa tuan-tuan dan puan profitnya? 500. Yes, RM500. Itu yang dimaksudkan dengan short sell. Simple as that. Sebab tu ramai orang suka trade FCPO bagi produk yang patuh syariah. Reasonnya kita boleh short sell. Compare to saham hanya mereka yang terpilih sahaja. Siapa pernah dengar intraday regulated short selling account dan sebagainya, yang tu kena apply account lain. Account CDS dah ada kan, tapi kena apply pula account lain. Tapi FCPO tak perlu sebab kita guna margin account. Margin account bermaksud kita dah pledge duit modal kita dengan CGS. So kita trade dan nanti kalau ada apa-apa dia akan potong dengan duit kita yang kita dah jadikan modal tersebut. Actually tuan-tuan, kita pinjam, kita panggil a structured product, yang mana kita pinjam satu lot daripada CGS, kita jual. Macam tu. Ya Tuan Azmi, apa dia? Tuan Azmi? Tak boleh nak unmute Alright. So Tuan Ismail clear dah tentang short selling. Kita pinjam satu lot daripada CGS. Kita, ibarat macam tu. Kalau saya nak cerita tentang structure dia, margin apa semua tu kan, nanti pening kepala pula. So kita abaikan benda tu. Yang kita tahu struktur pula dah. Structure ni, sistem ni dah orang kata consider patuh syariah daripada Suruhanjaya Security Malaysia. So no problem lah. Kita sebagai orang awam, kita follow je ijtihad mereka daripada majlis ulama, majlis penasihat syariah kerajaan dan sebagainya lah. Sebab kita orang awam. Lainlah kalau kita mujtahid, mahir 4 mazhab, fiqh muqaranah ni dalam kepala je, sekali sebut semua boleh syarah, itu lain cerita. Okay, sekarang ni kita orang awam je, kita follow je. Alright, itu yang dimasukkan dengan short sell. Simple sahaja. Now, back to our discussion tadi, di mana bagaimana orang kata apa tuan-tuan, untung rugi tu. Sebagai contoh, ni long kita buy, kita entry long, kita buy kontrak Oktober pada satu lot pada harga RM3,990. Ingat RM3,990.
RM90. Kita beli. And then bila harga naik, kita pun offset. Remember offset itu close position ataupun exit pada harga 4020. So kita untung berapa kat sini tuan-tuan dan puan? Untung 30 point. Jadi 30 kali 25 kali berapa lot yang kita trade. Kalau kita double trade satu lot lah kali satu. Kalau kita kali trade 3 lot kali 3 dan sebagainya. So ini adalah profit daripada senario tadi kalau long. Kalau rugi macam mana? Lebih kurang ruginya iaitu di mana let's say kita long tuan-tuan dan puan, kita buy pada satu lot kontrak Oktober pada harga RM3,990. Kita target dia nak naik lagi. Tiba-tiba dia merajuk, dia jatuh pada RM3,960. Maknanya kita jatuh, harganya jatuh sebanyak 30 point ataupun RM30. So 30 kali 25 kali berapa lot yang kita trade. So rugi kita RM750. Gitu. Simple je. Seterusnya, kalau short macam mana? Short dia macam ni tuan-tuan dan puan. Contohnya, kita entry short sell ataupun kita entry sell kontrak Oktober satu lot pada 3,990. Bila dah sampai target profit yang kita nak, yang kita dah tanda, yang kita dah pilih, let's say 3,960, kita pun buat order untuk, remember tadi entry kita sell, bila kita nak close position, entry kita apa tuan-tuan dan puan? Kena buy. So kita buy. Kenapa saya tulis buy back? Sebab saya nak bagi ingatkan balik yang analogi tadi kita pinjam daripada CGS, jadi kena pulangkan lah kan. So kita buy pada 3,960, harga lebih rendah. Kenapa rendah? Sebab yelah, ibaratnya kita pinjam kereta kawan, kita jual pada harga 10,000, and then kita cari balik kereta sebiji macam kereta kawan kita pada harga 3,000, pada harga 5,000, kita pulang balik. Kawan kata tak kisah asal kereta sama, tahun sama, model sama. Macam tu. Jadi kita untung 5,000. Tu contoh tepi lah. So sekarang ni sama, bila kita short sell, kita close position dengan buy pada 3,960, di mana entry kita ialah 3,990. Profit kita 30 point kali 25 kali berapa lot yang kita trade. So profit kita ialah RM750. Alright. Seterusnya, kalau loss macam mana? Loss pun sama tuan-tuan dan puan, di mana sekiranya kita entry short sell pada kontrak Oktober satu lot pada RM3,990, tetapi harganya naik pula dah, tiba-tiba nak rebound. Let's say sampailah RM4,020 stop loss level kita. So kita pun close position dengan buy. Entry kita buy, so rugi kita sebanyak 30 point. So 30 point kali 25 sama, so loss kita ialah sebanyak RM750. Simple sahaja pengiraannya. Alright, ada apa soalan tentang tentang kiraan tersebut? Tiada soalan ya? Alright, seterusnya kita tengok sedikit tentang technical analysis. So tuan-tuan dan puan, apa sebenarnya technical analysis? Sebenarnya kita nak tengok trend. Trend ni orang kata arah harga. Arah harga tengah naik ke, tengah turun ke dan sebagainya. Tu sahaja yang kita perlu tahu. Nak naik ke, nak turun ke dan sebagainya. Dan trend ni tuan-tuan dan puan terbahagi kepada 3 sebenarnya. Biasanya kita sebut sebagai apa dia tuan-tuan dan puan? Siapa berani respon? Trader kena berani. Kita ada uptrend. Kita ada downtrend. And then kita ada apa tuan-tuan dan puan? Kita ada sideway. So sideway ni tak biasanya kalau kita jumpa sideway jangan trade. Pesanan saya kepada trader-trader baru, abaikan dulu. Bila ataupun kalau dah ada memang pernah belajar teknik untuk trade sideway, breakout dan sebagainya, that's okay. Tapi mereka yang belum belajar, belum sampai tahap tu lagi, kalau jumpa sideway, abaikan. Macam mana nak tahu sideway? Saya akan tunjuk. So sideway ni tuan-tuan dan puan, very simple. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan,
Dalam trading, biasanya kita akan guna certain chart lah. Okay, before that kita proceed je dulu. Kita bila kita kaji technical analysis, kita nak kaji trend, and then pada masa yang sama kita nak kenal pasti price action. Price action ni maksudnya harga naik tu banyak mana. Kita tahu harga naik kan, harga tengah naik, harga tengah turun dan sebagainya. Tapi kita nak tengok jatuh banyak mana, naik banyak mana. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sebagai contoh, kita sebut analogi dalam dunia kita. Kalau tiba-tiba beras naik RM3, tuan-tuan, kita fikir macam mana? Tiba-tiba beras 1 kilo naik RM3. Beras lokal pula tu naik RM3. So 10 kilo berapa? 5 kilo berapa? In other words, kita kata gila lah kan. Tapi kalau naik 2%, kita jawab apa? Kita cakap, boleh tahan lagi. Macam tu. Sama juga dengan price action dekat FCPO. Kalau dah naik sampai 30 point, 40 point, it means something. What is it? What does it mean? Itu kelas-kelas yang akan datang. Sekarang ni kita cuma nak tahu riki-riki saja. Permukaan, the surface only for tonight. Nanti pening kepala tak boleh nak tidur pula. Masalah. Alright. Seterusnya, kita nak tahu apa dia tuan-tuan? Untuk kenal pasti support dan juga resistance. SNR, macam mana nak cari SNR paling mudah? Ni paling mudah. Baca dalam bracket paling malas. Ada caranya. Saya akan tunjukkan juga. Of course, kelas tu kelas esok lah. Bukan kelas malam ni. Kelas malam ni kita dengar santai-santai je. Seterusnya, kita akan belajar guna candlestick, nak faham candlestick dan sebagainya lah. Okay, so dalam FCPO Cram Class, kita akan belajar 4 benda ni tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pertama, analisa terhadap trend, and then macam mana nak guna trend line, macam mana nak buat dan guna trend line. In fact, ada teknik trading guna trend line, ada. Cuma kena perlu belajar lagi. Itu sahaja. Betul tak? Saya tahu ada rakan-rakan kita pernah trade guna teknik tu yang saya kongsikan. Guna trend line je, tak payah benda lain. Boleh buat profit. Cuma leceh lah dia manual. Manual ni banyak kena lukis. Yang tu kalau orang lama tak apalah. Kita dah biasa. Yang baru ni nak cari trend line kat TradingView pun tak jumpa. Nanya bang. Gitu. Okay, so kita akan belajar macam mana nak kenal pasti price action. Kita akan belajar macam mana nak cari support dan resistance yang significant. Apa maksudnya yang significant? Yang strong. SNR yang lemah, kita tak nak ambil pot, kita nak ambil tahu pun tak apa tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita tahu confirm tembus sebab lemah. Tapi bila support dan resistance yang keras, yang strong, kita tahu price action ada sesetengah istilah kita panggil respect. Price action akan respect level SNR tersebut. Yang tu istilah yang dia orang gunalah. Tapi sebenarnya kita SNR 1 sangat kuat, sangat strong, sangat significant, menyebabkan dia tak boleh nak tembus. So dia akan rebound, dia akan retrace dan sebagainya. And then kita akan belajar nak guna candlestick, nak faham candlestick. The story, the secret of candlestick tu juga nanti. Bukan harga buka, harga tutup, harga paling tinggi, harga paling rendah. Banyak lagi yang kita kena tahu. The story behind candlestick tu sangat banyak. In fact, people research on the story of the candlestick sampai terkeluarnya satu teknik trading yang kita sebut sebagai apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Siapa tahu? Nama teknik tu disebut sebagai chart pattern. Pernah dengar tak chart pattern? Sideway pula dah. Head and shoulder. Apa lagi? 3 white soldier, 3 dead crows, bullish engulfing, bearish engulfing dan sebagainya. Itu semua berasal daripada candlestick kan. Tapi ada storynya, ada rahsianya, ada ceritanya. Bukan membawang je ada cerita, candlestick pun ada bawang dia. Alright. So, that's about technical analysis yang kita akan belajar nanti pada kelas keesokannya. So, hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita juga, saya nak kongsikan benda-benda yang wajib tuan-tuan dan puan-puan buat ataupun analisa sebelum trade. Yang ni biasanya saya buat sendiri.
Yang pertama ialah analisa ke atas beberapa time frame. Kenapa beberapa time frame pula dah, tuan-tuan dan puan? Ada reason dia. Sebab time frame kita tahu ada banyak. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Dia ada multiple time frame. Paling sikit 1 minit, 3 minit, 5 minit. Apa yang membezakan time frame tersebut? Don't worry, esok saya akan tunjuk. Cuma tuan-tuan dan puan kena ingat, bila nak trade FCPO, remember, jangan fokus kepada satu time frame sahaja. Kena bandingkan di antara time frame kecil dengan besar. Saya secara personally suka bandingkan, suka pairkan chart saya, buat pasangan di antara time frame 5 minit dengan time frame daily. Ada sesetengah trader suka guna 5 minit dengan weekly, depend on your strategy, your understanding, your technique, your setup dan sebagainya. Alright. Nombor 2 yang anda kena ingat tuan-tuan dan puan ialah kenal pasti support dan juga resistance. Yang ni kalau fail janganlah trade tuan-tuan dan puan. Saya minta lah jangan-jangan. Okay, walaupun saya ni remiser, actually my income doesn't come from this. I trade myself. And of course I do other things lah. Kalau RM7 tuan-tuan bahagi 2 lagi dengan bank berapa sen je saya dapat tuan-tuan dan puan. Jadi so kalau tak mahir lagi SNR, don't worry, bagi tahu je saya. Cikgu, boleh tak ajak SNR sekali lagi? Boleh tuan-tuan dan puan. Kenapa saya cakap boleh? Sebab saya nak ulang benda yang sama, sedangkan sebenarnya saya tak tahu, tuan-tuan dan puan, tak faham apa. So I need your feedback, I need your response, I need your comment. Macam mana? And for your information, before this, masa saya dekat Maybank, my clientele are not from retails. Saya target sophisticated investor, people with kayangan-kayangan lah, senang cerita, Puan Seri, Tan Sri, that kind of people, Datuk dan sebagainya. So when from this aspect of entertaining client on retail sector, I'm still new lah, so that's why I need your response. Sebenarnya klien saya perlukan apa? Nak teknik baru ke? Nak buat ulang kaji tiap-tiap minggu ke? Dan sebagainya. Okay, I need your response. So, respon je dekat group. Ataupun WhatsApp je saya kalau rasa malu semalu-malu kucingnya. Nak tulis dekat group. It's okay. Tapi hujung minggu kita cuti lah. Tapi minggu ni, of course, kita exception lah sebab ada kelas kan. Boleh je. Alright. So, remember, kenal pasti SNR. Number 3, prepare setup yang sesuai. Bagi mereka yang tak faham macam mana lah nak buat setup, don't worry. Dalam FCPO Cram Class, saya dah sediakan setup dan juga strategi yang sesuai untuk perempuan trade dan FCPO nanti. Especially bagi mereka yang sangat baru dalam trading FCPO. Seterusnya, bila nak trade signal ni kena ingat, kena ada confirmation. Whatever signal, tak kisahlah nama dia Mahaguru 17 petala langit. No, kena ada confirmation juga. Kalau ada orang cakap signal ni tak payah confirmation, that's a lie. 300 years of history, tiba dia kata tak ada confirmation, that's a lie. Itu sembang je tuan-tuan perempuan. Okay, so kena remember, any signal perlukan confirmation dan sebagainya. Alright. Any question on that? Siapa ada soalan? Okay, seterusnya. Kita akan belajar sikit tentang breakout. Technical analysis breakout. Yang ni tuan-tuan kena ingat. Breakout ni sebab ramai yang confused. Actually breakout ni apa? Breakout ni adalah satu terma atau satu term yang biasa orang gunakan untuk, maksudnya sebagai tembus ataupun dari segi charting, pada charting dia nampak macam atas, langkah ataupun melepasi. Sebagai contohnya macam ni. Allahu Rabbi. Okey. Ni kita tengok satu indeks, itu Bursa FBM KLCI. Okey. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok di sini, nampak kat chart saya kan? Kalau nampak respon 1, dari segi price action, kita nampak dia tembus. So, nampak penembusan di sini. Gitu, dia tembus. So, indeks tembus MA 100. Line warna biru ni kita sebut sebagai moving average 100. And then pada masa yang sama, ada setengah orang translate sebagai berada di atas. Atas mana? Atas MA 100
Mana dia berada? Yang ni. Dia masukkan yang ni. Candle yang tu. Maksudnya berada di atas moving average 100. Itu. And then setengah kata langkah. Sama the same thing. Dia langkah lah. Daripada candle ni. Langkah ke sini. Gitu. And then seterusnya. Melepasi. Same thing as atas, tembus, langkah. Actually means the same thing. So remember, kalau kita sebut tentang breakout, faham dia dah tembus, dia dah lepas, dia dah atas ataupun bawah, ataupun melepasi dan sebagainya. Simple sahaja. Itu untuk maksudnya breakout. And then seterusnya tuan-tuan dan puan, harga dagangan juga maksudnya semasa dagangan semasa melepasi paras level. So remember, semasa doesn't consider as breakout. Tu biasanya kita sebut sebagai sentuh ataupun touch. Biasanya orang sebut breakout ialah apabila harga dagangan tutup. Ikut time frame ikut time frame. Tak payah risau. Dalam kelas esok saya akan cover juga. And then seterusnya, breakout juga macam saya cakap tadi adalah langgar level support dan juga resistance. SNR tu adalah short term bagi support and resistance. And then nak cari breakout yang significant bermaksud dia kena langgar. Dia kena tembus, dia kena melepasi SNR yang significant. Seterusnya, perubahan trend ataupun price action merupakan signal entry dan juga exit. It also refer kepada breakout juga. Sebab normally breakout adalah satu bentuk confirmation bagi ataupun early confirmation for trend changes dan sebagainya. Allahu Akbar. Alright, itu untuk breakout. So, that's already cuma ni macam introduction sahaja untuk malam ni. Now, kita terus kepada trading view. So, macam mana nak guna trading view, tuan-tuan dan puan? First, kita kena sign up lah account tu. And then, set up layout, indicator, tools, alert dan sebagainya. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan. Sebagai contoh, kalau nak sign out, nak sign out pula, nak sign in. Sign in, orang kata apa? TradingView, type je tradingview.com. Okay, sorry tradingview.com, tuan-tuan dan puan. Ya Allah, sekali lagi. So, bila dah masuk tradingview.com, pastikan tuan-tuan dan puan dah login dengan kita punya Gmail. Bagi mereka yang tak ada account lagi, it's okay. Klik je sini, macam ada lambang orang macam tu. Klik sini, sign in. Klik je sign in. Okay, di sini boleh pilih nak guna Google, Facebook, guna Twitter, Yahoo, Apple ID dan sebagainya. So, bagi saya guna Google sahaja. Macam tu. So, klik je Google. So, bila Google, dia akan cuba login lah dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang guna iPhone dan dia nak link dengan dia punya MacBook, so, better guna your Apple ID lah. Lagi smooth lagi nanti kita punya data transition dan sebagainya. So, bila dah login tuan-tuan dan puan, kita akan dapat buka chat lah. Bila account dah ada, dia akan jadi macam ni. So, bila account dah ada, kita dah tak payah nak pening-pening apa semua. Apa yang perlu buat first, bila kita dah ada account, tak kisahlah, basic sahaja pun tak apa. Untuk permulaan kan, sebab baru lagi. Let's say, sebagai contohnya, bila kita dah buka ataupun dah ada account dan sebagainya dekat TradingView tuan-tuan dan puan, first yang kita cari ialah kita cari dulu. Pergi dekat search, buka je dekat market apa-apa produk. Tak kisah. Let's say sebab kita nak trade FCPO, so kita type je FCPO. Okay, dia keluar lah. So kita type je FCPO Z 2023. Z means December. Okay. Yang buat trading tu of course nanti dalam kelas esok saya akan cover juga.
So klik je launch chart, dia akan buka lah chart untuk kita. Ok tuan-tuan, sebab saya punya setup ni dah warna hitam, normally tuan-tuan dan puan kalau buka dia jadi putih. Putih macam mana? Putih macam ni. Template. Mana default. Gitu. Dia jadi macam putih macam ni. So of course lah tuan-tuan boleh pilih warna nanti, tak ada masalah. So cuma di sini saya nak kenalkan function dia ialah yang pertama. Ni bentuknya namanya candlestick ya tuan-tuan dan puan. Okay, now kat mana nak cari indikator? Di sini dia tulis indikator siap-siap. Okay. Dia ada favorite, dia ada my script. Of course lah ni saya punya indikator yang mana dah launch, yang tak launch lagi, yang bagi mereka yang stay dengan saya, insyaAllah lah akan dapat benefit lah from that. And then ni technicals yang dia dah bagi, yang trading view dah bagi. Normally ada kebaikan dia, cuma kena pandai guna. And then ni more to equities lah ataupun saham, yang ni for financial. And then community script ni yang mana orang bagi free dan sebagainya. Yang ni invite only means yang ni biasa mostly yang berbayar lah dan sebagainya. Alright, tu dekat indikator. Macam mana nak cari trend line kat sini? Klik je tepi, jangan terus klik sini. Klik tepi sini dulu. Yang macam ada bila kita bawa je cursor mouse kita, nampak kat sini. Klik je, ada keluar lah semua. Trend line, rate, extended line, trend angle dan sebagainya. Sama juga kat tepi ni, Fibonacci retracement dan sebagainya. Apa benda pula dah Fibonacci retracement? Kelas esok akan belajar. So kat tepi ni mostly tools untuk kita melukis dekat chart kita. Sebagai contoh, kita nak lukis trend line. Okay. Tukar warna. Gitu trend line. Contohnya. Actually ni salah lah. Tak betul trend line ni. Gitu. So nak lukis, nak buat retracement. Okay. Okay, tu retracement. Semua tools ada kat tepi ni. And then seterusnya kita nak kenal alert. Alert ni best sikit. Mostly kena remember condition. Of course pastikan yang ke atas ni jangan tukar sesuka hati je. Perhatikan dulu. Let's say ni FCPZ regular trading hours, tukar. Kalau ada extended, tukar kepada extended hours. Kalau tak ada, kekal yang regular trading hours. Crossing ni bagi saya tak payah tukar kepada orang kata apa, crossing up, crossing down ataupun sebagainya. Tetapi biar je dekat situ. Sebab tak kisah crossing up atau crossing down. Let's say kita nak buat alert untuk target profit kita 4030 ataupun stop loss kita 4000 dan sebagainya. Kat bawah ni boleh tulis lah. Ataupun alert name ni sebagai contoh TP ataupun stop loss macam tu. Kat bawah ni tulislah message untuk diri sendiri. Oi, close lah trade kau. Contoh macam tu. Gitu. So bila dah create nanti dia akan keluar lah apa semua tu. Okay. Dan bila kita klik dekat jam ni, kat tepi ni ada alert tu, dia akan keluar lah alert yang nak buat tadi. Tengok tu dah ada. Di mana kosong. Saya tak usah buat SL je tadi. Alright. Itu untuk trading view. It's very simple. Of course, tuan-tuan dan puan, satu benda yang sangat penting dalam trading FCPO, you kena aware benda ni. Sangat penting. Kenapa tuan-tuan dan puan? Dekat bawah ni ada jam. Jangan tengok jam phone, jangan tengok jam tangan, tengok jam ni. Refer kepada jam ni. Walaupun account basic, don't worry, jam ni memang on time lah, live lah. Cuma candle je lah delay. Kalau account basic tak berbayar kan. Tapi jam ni memang live lah, don't worry about that lah. Alright, itu untuk trading view. Ada apa-apa soalan? Okay guys, thank you for coming, thank you for joining. Hope you enjoy, hope you learn something from our class tonight. See you tomorrow morning. Kita akan mula boarding 9 pagi and then mula kelas betul-betul 9 suku. Thank you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night.